Okey, sebelum kita pergi pada apa itu transducer suhu, jadi kita kena tahu dulu setiap bahan-bahan dalam dunia ni sama ada pengalih, konduktor ataupun semi pengalih ataupun penebat. Masing-masing tu dia ada rintangan tersendiri, rintangan tersendiri. Kemudian setiap bahan tu, contoh kita ada gold, kita ada emas, dia ada bekali rintangan suhu dia yang tersendiri. So contohnya emas kita ada 0.0034. Kemudian kalau aluminium kita ada 0.00429. So semua ni ahli fizik telah membuat kajian di mana pekali rintangan suhu bahan ini adalah ukuran perubahan rintangan elektrik bagi setiap bahan per darjah perubahan suhu. Okey, so untuk mengukur suhu ni, suhu ada beberapa alat pengesan yang terdapat. So sebenarnya banyak sangat. Kalau kita tengok pengukuran temperature sensor ni banyak. So dia ada kaedah yang bukan elektrik dan juga ada kaedah elektrik. So kita tengok contoh kaedah yang bukan elektrik. Kita ada cecair dalam kaca. Contoh kita ada yang ni kita ada contoh kita ada termometer. Dalam termometer tu ada cecair merkuri. Jadi haba yang dikesan pada permukaan kaca tersebut dia akan transfer ataupun akan dialihkan kepada dalam bahagian dalam cecair merkuri. Jadi cecair merkuri tersebut dia akan mengalami pengembangan cecair. Jadi dia akan setara dengan jumlah suhu yang dikesan ataupun suhu yang telah diserap, ditransfer daripada kaca kepada cecair merkuri tersebut. Okey, kemudian kita ada bimetallic thermometer. So ataupun bahasa Melayu ni termometer dui logam. Okey, dia ada jarum penunjuk, kemudian dia ada bearing, kemudian dia ada bahagian yang berpusing kat sini, rotatable rod yang berpusing kat sini. Okey, kemudian dia ada silinder spin yang ni. Okey. So dia ada bahan, dalam ni ada bahan dui logam yang disambung dalam bahagian rod tersebut. So kalau biasa kita tengok inilah dia punya ini adalah gambaran meter bagi bimetallic thermometer ataupun termometer dui logam. Okey. So prinsip kendalian bimeter ni dia terdiri daripada dua bahan yang berlainan perkali suhu rintangan tadi. Contoh dia ada bahagian A dengan bahagian B. Contoh A ni adalah emas, B ni adalah aluminium. Jadi dilekatkan dua-dua contohnya. Okey. So apabila diuji, contoh kita letak ais, maka dia akan mengalami perubahan lengkungan disebabkan oleh perubahan suhu. Okey. So manakala contoh kalau kita bagi kepanasan, maka dia akan melengkung. Melengkungan yang berbeza daripada suhu yang sejuk tadi. Jadi jalur dui logam ni terdiri daripada dua logam yang dilekatkan antara satu sama lain lah. Okay. Kemudian logam-logam tersebut dia mempunyai perkali pengembangan suhu yang berbeza. Jadi perbezaan keupayaan itulah yang akan menyebabkan berlaku lenturan. So jika perkali pengembangan suhu logam A lebih daripada perkali logam B, maka kenaikan suhu akan menyebabkan jalur dui logam tersebut melengkung. Okey, kemudian kita tengok contoh ni, contoh litar ringkas. Waktu keadaan, contoh kita tengok kalau kita punya dekat rumah kita ada pemanas air kan, pemanas air ataupun water heater ataupun kita punya dekat dapur kita tu kita ada cerik elektrik. So sebenarnya dia pun guna kaedah yang bimetallic jugalah, di mana contoh kalau kita tak bekalkan bekalan kuasa, pada keadaan awalnya kita ada bimetallic strip dekat bahagian kita punya cerik elektrik. Waktu tu di dalam keadaan normally open. Okay. So bila kita onkan litar tersebut, so dia akan menyebabkan dia akan menjadi lengkungan disebabkan adanya suhu ataupun disebabkan oleh arus yang mengalir, jadi sesentuh akan jadi tertutup. Jadi dia akan jadi litar yang lengkap. Okay, kemudian kita ada pressure spring thermometer. Okay,